Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kini menyaksikan Dialog TVS Plus bersama saya, Zoriza Awang. Dan saya, Douglas Elliot. Baiklah Zaro, tanpa kita sedari, baru saja semalam rasanya kita menyambut ataupun meraihkan sambutan Hari Sarawak ke-61. Dan 2 hari lagi, iaitu pada 31 Ogos ini, kita bakal menyambut Hari Kebangsaan ke-67 tahun, Zaro. Betul, Douglas. Dan tahun ini merupakan tahun ke-67 kita menyambut Hari Kebangsaan yang bukan saja memberi makna cukup besar kepada seluruh Malaysia, tapi juga kepada negeri Sarawak, yang mana Sarawak yang kaya dengan kepelbagaian budaya dan juga sejarahnya yang unik. Dan untuk perlahan juga Sarawak memainkan peranan penting dalam pembangunan negara, dan setiap kali kita menyambut Hari Kebangsaan, ini adalah peluang kita untuk merenung dan menghargai apa yang telah disumbangkan oleh negeri kepada Malaysia, khususnya kepada perpaduan negara. Betul tu Zaro. Dan untuk tahun ini juga sambutan ataupun perayaan sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sarawak bakal diadakan di Sibu. Dan seperti biasa, pada kali ini kami tidak berduaan kerana kami bawakan kepada anda Datuk Seri John Siki Tayar yang bersama dengan kami pada episod kali ini, iaitu Menteri di Jabatan Premier Sarawak dan juga Menteri bertanggungjawab bagi sambutan perayaan Hari Kebangsaan peringkat Sarawak 2024. Selamat datang Datuk Seri. Okay, terima kasih. Kita ucapkan selamat datang kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kita pada hari ini. Baik Datuk Seri, difahamkan sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sarawak diadakan di Sibu pada tahun ini, dan mengambil kira keunikan budaya dan sejarah Sarawak. Sambutan Hari Kebangsaan di peringkat negeri pastinya membawa makna yang tersendiri. Jadi mungkin boleh Datuk Seri kongsikan serba sedikit mengenai persiapan ataupun konsep keseluruhan Hari Kebangsaan peringkat Sarawak, dan adakah ia membawa kelainan yang lebih lagi berbanding tahun-tahun sebelumnya, Datuk Seri? Ya, seperti kita sudah maklum, itu tanggal 31 Ogos setiap tahun. Memang seluruh Malaysia meraihkan Hari Kebangsaan dengan pelbagai cara bagi mengingati tarikh bersejarah di mana negara kita berlepas atau bebas dari belenggu penjajahan sejak tahun 1782 hingga 1957. Jadi untuk menyambut, kita juga sebelum ini bukan telah dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Kebangsaan pada tahun 2023 dulu. Jadi tahun ini pula kita meraihkannya di Sibu pada 30 dan 31 Ogos ini. Baik, Datuk Seri, mungkin berbeza dengan tahun-tahun lepas. Apakah antara pengisian acara yang mungkin orang awam boleh nantikan untuk acara tahun ini? Jadi sebagai Menteri Tanggungjawab, saya diberi kepercayaan dan amanah untuk memastikan perjalanan sambutan di jalan itu kelak berjalan dengan lancar. Dan sampai itu saya juga dibantu oleh 4 orang tim Menteri, iaitu Yang Berhormat Datuk Lewan Lagang, Yang Berhormat Datuk Len Saleh, Haji Saleh, dan Yang Berhormat Datuk Anwar, dan juga begitu Yang Berhormat Michael Tiang yang membantu saya untuk memastikan perjalanan atau program itu dapat dijalankan dengan baik. Dan jadi setakat ini kita telah menetapkan 3 acara utama pada majlis itu nanti, sambutan dari Hari Kebangsaan. Jadi yang pertama, konsert ambang Hari Kebangsaan pada 30 Ogos yang akan bermula pada pukul 8 malam dan diikuti dengan acara fun run, fun walk pada esok harinya pada 31 Ogos yang mulai pukul 7 pagi. Jadi kedua-dua acara ini nanti itu diadakan di daratan Tun Tunku Jibujang, Sibu. Jadi manakala acara yang ketiga ialah acara kemuncak di mana sambutan iaitu perhimpunan Hari Kebangsaan itu akan diadakan di Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud Universiti Teknologi Sarawak atau UTS pada 31 Ogos jam 11 pagi. Datuk Seri, difahamkan Fun Walk ini Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak juga akan turun siri untuk bersama-sama dengan rakyat. Adakah ini betul? Ya, memang kita menjemput, dan pagi tadi semasa kunjungan hormat yang di-Pertuan Negeri akan hadir pada Fun Walk pada 31 awal 31 pagi itu, iaitu pukul 7 pagi. Dan di mana Fun Walk itu nanti akan dihadiri
tidak kurang daripada 5,000 orang. Jadi maka dengan ini saya ingin juga menjemput lebih ramai lagi penduduk di Sibu untuk datang bersama dengan fun walk itu nanti. Itu dia Douglas, dijangkakan 5,000 orang yang akan hadir untuk Hari Kebangsaan tahun ini di Sibu. Dan apa yang katakan oleh Datuk Seri, 3 acara utama yang akan diadakan juga adalah konsert rakyat, perhimpunan dan juga fun walk yang akan diadakan, yang akan dihadiri oleh Tun Pehinsi Dr. Wan Yudi Ketuanku Jaafar. Baik Datuk, mengenai dengan tema sambutan Hari Kebangsaan tahun ini, iaitu tema Jiwa Merdeka, yang membawa mesej yang cukup mendalam tentang semangat kemerdekaan dan juga cinta kepada negara. Jadi mungkin boleh Datuk jelaskan bagaimana tema pada tahun ini dapat diterjemahkan menerusi dalam konteks Sarawak sendiri dan bagaimana ia akan dipersembahkan melalui acara-acara yang akan dirancang nanti, Datuk. Jadi tema Jiwa Merdeka itu sendiri jelas mengajak kita untuk menghayati dan memahami erti kemerdekaan yang bukan sekadar dari segi sejarah, tetapi juga dalam aspek pemikiran, sikap dan tindakan kita terhadap hari ini. Itu setiap hari. Matlamat kita adalah untuk membentuk anak Sarawak untuk memiliki jiwa yang merdeka. Jadi kita rancangkan atau menerapkan tema ini melalui beberapa pendekatan, antaranya ialah mengadakan bazar merdeka di daratan Tun Tunku Haji Bujang fasa kedua yang akan mengetengahkan pelbagai produk tempatan makanan tradisional dan kraft tangan selain daripada pemikiran matlamat yang berkaitan dengan sejarah kemerdekaan dan perkembangan Sarawak dalam Malaysia. Jadi intipati utama dalam untuk menyediakan platform ini, di mana ini akan membolehkan masyarakat berinteraksi dalam suasana yang meriah dan meningkatkan semangat nasionalisme dalam masa yang sama, juga memberi kesedaran kepada rakyat, terutamanya generasi muda, untuk menghargai dan memahami nilai kemerdekaan itu sendiri. Jadi pada yang keduanya pertunjukan kebudayaan dan seni yang juga akan menampilkan artis budaya termasuk persembahan khas yang dinyanyi oleh popular tanah air kita dan tempatan. Jadi objektif ini adalah untuk memperkukuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya tempatan dan nasional juga. Dan samping itu memastikan kekayaan seni kita, budaya sempat sentiasa dipelihara. Dan seperti yang saya telah katakan juga, untuk menambah tunggak kita atau untuk kita menyambut Hari Kebangsaan di Sibu, juga kita mengadakan itu malam Ambang Merdeka. Malam Ambang Merdeka. Jadi pada malam Ambang Merdeka kita satu daripadanya untuk mempamerkan artis-artis kita. Ini juga diadakan di mana kita akan berkumpul juga seluruh rakyat. Ini satu cara juga untuk mereka berinteraksi juga, untuk berkumpul bersama-sama. Dan pada konsert Ambang Merdeka itu juga kita ada menjemput, diharap juga akan hadir bersama, iaitu tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri, dan begitu juga Tok Puan, begitu juga, dan yang berhormat Premier kita juga, dan Datin Petinggi juga akan hadir bersama. Dan selain daripada Kabinet Negeri Sarawak, iaitu pada Ambang Merdeka 30 hari bulan pukul 8 malam. Jadi kita harap ramailah, terutamanya masyarakat yang tinggal di Sibu, untuk ada bersama pada malam 30 hari bulan mulai pukul 8 malam. Dan pada akhirnya malam tersebut pukul 12 tengah malam akan dihadirkan bunga api. Ini adalah satu acara yang menarik yang akan kita buat untuk orang Sibu. Ya, betul tu. Datuk, tadi jangkaan adalah 5,000 orang. Tapi bagaimana pula dengan mereka yang berada di luar kawasan ataupun berada di luar negara, bagaimana mereka boleh turut sama untuk merasai sambutan Hari Kebangsaan peringkat Sarawak ini? Dan untuk mereka yang tak sempat atau tak dapat untuk hadir pada program kita pada ketiga-tiga itu, kita menyediakan satu adalah TBS, menyediakan live pada masa itu,
dan begitu juga Facebook, dan selain daripada itu juga UKAS. Jadi ada beberapa jenis yang kita boleh kita gunakan. Jadi ini bukan juga boleh dilihat di kita di luar saja, tapi di luar negara juga. Penduduk kita, anak Sarawak atau anak Malaysia yang tinggal di luar negara juga boleh melihat melalui siaran yang kita buat untuk nanti live, secara live. Masa itu nanti. Bagi yang tidak dapat menghadiri secara fizikal, bolehlah tonton secara langsung di TVS juga, dan juga di UKAS, Facebook UKAS. Baiklah, Dato' Sri, mungkin saya ada satu soalan tambahan. Sekejap saja, Dato'. Kalau boleh, banyak saya rasa mungkin ada setengah dalam kalangan masyarakat Sarawak dan Sabah terutamanya ada yang berpendapat bahawa sambutan Hari Kebangsaan mungkin mereka rasakan tidak ada signifikan bagi mereka untuk menyambut ni sebab kita ada Hari Sarawak, begitu juga kita ada Hari Malaysia. Tapi what say you mengenai ini, Dato' Sri? Komen Dato' Sri. Komen saya mengenai untuk kita meraih Hari Kebangsaan adalah satu di mana kita harus juga, saya rasa, sebab kita dalam Malaysia. Disebabkan kita dalam Malaysia, ini satu daripada pandangan saya untuk memberi kesedaran apa artinya kemerdekaan, terutama untuk anak-anak muda kita. Tidak bermaknanya pada masa itu Sarawak belum mencapai kemerdekaan lagi, walaupun kemerdekaan itu diwujudkan atau pertama kali di Semenanjung tahun 1557. Walau bagaimanapun seperti yang saya telah katakan tadi, ini tak bermaknanya kita di Sarawak atau di Sabah tidak meraihkan hari itu. Ini adalah satu kebanggaan juga untuk kita sebagai rakyat Malaysia untuk meraihkan bersama rakan-rakan kita yang mendapat kemerdekaan lebih awal di Semenanjung. Menanamkan semangat patriotisme untuk anak-anak muda kita terutamanya. Memahami erti kemerdekaan juga. Itu yang penting sebenarnya untuk kita dalam kita menyambut Hari Kebangsaan yang akan diadakan setiap tahun, Douglas. Ya, betul. Baiklah, sekian sahaja episod kita Dialog TVS kita untuk pada kali ini, dan sekali lagi terima kasih Dato' Sri John C. K. Hidayat, iaitu Menteri di Jabatan Premier Sarawak dan juga Menteri bertanggungjawab bagi sambutan perayaan Hari Kebangsaan peringkat Sarawak pada tahun ini kerana bersama dengan kami pada kali ini. Dan dengan itu, saya kira itu saja setakat ini, Douglas. Saya Rizal Awang dan saya Dato' Saidat. Salam hormat.